Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel apa? Ya, channel Cikgu Purple bersama Cikgu Purple ataupun Ustazah Nafsah. Okey, Alhamdulillah, kita sambung lagi perkongsian kita pada kali ini dalam kelas kemahiran Al-Quran tingkatan 1 bidang ulum Al-Quran bagi tajuk Al-Quran Kitab Suci ataupun Al-Quran merupakan sebuah kitab suci. Jom. Siapa tahu mengapakah Al-Quran dinamakan sebagai sebuah kitab suci? Jom kita sama-sama pelajari apakah ciri-ciri yang menyebabkan Al-Quran dinamakan sebagai sebuah kitab suci. Jom. Baik. Al-Quran dinamakan sebagai sebuah kitab suci kerana Al-Quran suci daripada campur tangan manusia. Yang kedua, ajaran Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga pula, isi kandungan Al-Quran tidak bertentangan antara satu sama lain. Ketiga-tiga ciri ini menyebabkan ataupun merupakan ciri utama yang menyebabkan Al-Quran itu menjadi sebuah kitab yang suci. Ciri yang seterusnya ialah iaitu ciri yang keempat. Al-Quran terpelihara dari sebarang penyelewengan. Seterusnya adalah dibaca dengan tajwid yang betul. Jaga sifat dan makhraj setiap huruf. Ciri yang keenam pula ialah isi kandungan Al-Quran difahami dan diamalkan. Dan ciri yang terakhir iaitu ciri yang ketujuh, berwuduk ketika menyentuhnya. Menyentuh apa? Ya, menyentuh Al-Quran. Bermaksud bila kita pegang Al-Quran kena ambil wuduk. Ketujuh ciri ini jelas menunjukkan, jelas membuktikan bahawa Al-Quran adalah sebuah kitab yang suci. Kesimpulannya, kita ada 7 sebab utama mengapa Al-Quran dinamakan sebagai sebuah kitab yang suci. Alhamdulillah, setakat ini sahaja perkongsian dan perbincangan kita pada PDPC kali ini, yang mana kita telah membincangkan tentang ciri-ciri yang menyebabkan Al-Quran itu dinamakan sebagai sebuah kitab yang suci. Baik, kita ulang semula pelajaran kita pada kali ini, yang mana kita telah membincangkan bahawa Al-Quran tidak sama sekali ada campur tangan daripada
manusia yang menyebabkan ia dianggap sebagai sebuah kitab yang suci. Al-Quran juga mempunyai isi kandungan yang mana bersesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Contohnya adalah kita nak makan, fitrah kita nak pakai baju, fitrah kita nak berpasangan, fitrah kita nak berkeluarga, fitrah kita nak rasa gembira, fitrah kita untuk mencari Tuhan, mencari Allah. Okey? Fitrah kita sebagai seorang manusia yang mempunyai perasaan gembira, perasaan sedih dan juga perasaan duka. Okey, yang mana setiap fitrah kita ada dinyatakan, ada dirakamkan dalam Al-Quran yang mana telah menggariskan, Allah telah menggariskan. Fitrah kita sebagai manusia ada perasaan untuk makan. So, ada ayat yang menyatakan tentang makanan halal dan makanan haram. Apa makanan yang kita boleh makan dan apa makanan yang kita tidak boleh makan. Kita ada fitrah sebagai seorang manusia untuk berpasangan. Allah juga telah menggariskan dalam Al-Quran tentang cara-cara perkahwinan, cara-cara bernikah, adab-adab bernikah, ciri-ciri seorang isteri, ciri-ciri seorang suami. Semua ada dinyatakan dalam Al-Quran. Oleh sebab itulah Al-Quran itu dianggap sebagai sebuah kitab suci yang mana ia menepati ataupun sesuai dengan fitrah manusia. Bukan itu sahaja, isi kandungan dalam Al-Quran tidak bertentangan antara satu sama lain. Buktinya dalam surah Al-Waqiah dan surah Al-Qiyamah yang membincangkan tentang kejadian ataupun berlakunya hari kiamat ataupun benarlah berlakunya hari kiamat. Menunjukkan tiada berlaku pertentangan ataupun tiada berlaku percanggahan setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setakat itu sahaja perkongsian kita pada kali ini. Semoga sama-sama mendapat manfaat termasuk diri saya sendiri untuk menjadi bekalan kita menuju ke alam sana. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Purple ataupun Ustazah Nafsah sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda penghargaan kepada semua video-video pendidikan yang saya telah hasilkan. Teruskan menyokong saya untuk menghasilkan lebih banyak video pendidikan. Assalamualaikum. Bye.